Okay, halfway. Alright. So awak akan dapat 42.875 dekat sini. Lepas tu awak dapat 43.75. Lepas tu awak dapat 44.625. Lepas tu awak akan dapat 45.25 dekat sini. Okay, so ini adalah nilai trend yang kita cari, kita estimate trend. So ini adalah nilai trend. Kalau awak tengok dekat event, okay, kalau event, kalau awak punya period tu adalah nombor genap, 2 kotak atas dengan 2 kotak bawah tak ada nilai. Kalau awak punya period tu adalah nombor ganjil, 1 kotak atas dan 1 kotak bawah, tak ada nilai. Okay, so untuk yang event ni dia ada banyak step sikit. Okay, dia ada banyak step. Kenapa? Okay, bila event kita ada data yang pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. Contoh, bila kita tambah semua data, kita nak letak di tengah-tengah, dia duduk dekat sini. Di antara data ketiga dan data keempat. Okay, so kita tak boleh buat, kita tak boleh biar macam tu sebab data kita tu dia mesti belong kepada mana-mana period. Okay, contohnya macam awak punya data yang ni, dia duduk di antara period kedua dan period ketiga. Period mana? Period 2 ke period 3? Sebab tu kita tak boleh teruskan lagi untuk cari trend, kita kena buat step by step. Okay, sampailah akhirnya awak dapat awak punya nilai tu duduk dalam kotak yang betul. Boleh ke kelas? Faham tak untuk cari, untuk estimate trend? Faham, Doktor. Faham Alright. So, lepas kita dah estimate trend, step yang kedua adalah kita kena estimate seasonal variation. Nak estimate seasonal variation ada beberapa step. Saya cakap dia agak pening sikit untuk time series ni. Tak apa, saya cuba dulu. Nanti minggu depan kita ulang balik semula. Okay, so untuk kita estimate seasonal variation, dia ada beberapa step. Step yang pertama, awak kena calculate seasonal variation. Okay, calculate seasonal variation. Yang awak calculate yang pertama tu kita panggil sebagai unadjusted seasonal indices. Okay, index seasonal yang belum di-adjust. Adjust tu belum ditukar. Okay, so kita nak kira seasonal variation macam mana nak kira? Actual value bahagi dengan trend yang kita dapat darab dengan 100. Ini kita belajar dalam number index. Okay, macam mana kita nak cari index? Okay, yang kita nak cari bahagi dengan base period darab dengan 100. Okay, itu number index. So sekarang kita nak cari seasonal variation ataupun seasonal index. Caranya, formulanya adalah actual value bahagi dengan trend darab dengan 100. So trend adalah value yang kita dapat tadi. Actual adalah this one, data kita. Okay, so formulanya actual value bahagi dengan trend. So bila data tu tak ada, tak payah buat lah, sengkang je lah. Okay, so actual value 27 bahagi dengan trend 37 darab dengan 100. So awak dapat ini kita panggil sebagai seasonal indices. Buatlah satu-satu. Actual value bahagi dengan trend 34 bahagi 42.75 darab dengan 100. Actual value bahagi dengan trend 42 bahagi dengan 43.75 darab dengan 100. So yang awak dapat ni, ini kita panggil sebagai seasonal indices. Index seasonal yang belum di-adjust. Itu step yang pertama dalam step yang kedua. Okay, tadi step pertama kita nak estimate trend. Step pertama dalam time series multiplicative model. Step yang kedua dalam time series multiplicative model adalah kita nak estimate seasonal variation. Nak estimate seasonal variation, dia ada beberapa step. Step yang pertama dia adalah kita kena calculate seasonal variation dengan menggunakan formula actual value bahagi trend darab 100. So awak dapat ini. Okay, ini kita panggil unadjusted seasonal index. Seasonal index yang belum kita adjust. Next step, kita nak kena adjust seasonal index pula dah. Okay, so kelas, nak adjust seasonal index, kita kena buat balik table asal. Table yang kita ada tadi macam ni, table pendek. Okay, table simple. Kalau table panjang, setiap tahun ni dia letak first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter.
Table pendek dia letak satu je. Okay, untuk setiap tahun. So kita kembalikan kepada table pendek. Okay, kuarter ada 1, 2, 3, 4, tahun ada 3. Sekarang kita nak kena isi kotak ni. Okay, so kita nak isi kotak ni, dengan apa? Kita isi kotak ni dengan seasonal variation yang kita dapat tadi tu. Yang tadi yang dekat step yang ni kita kira seasonal variation kan? Step yang sebelum ni kita kira seasonal variation. So ini seasonal variation. Ini seasonal variation, ini seasonal variation dia. Okay, seasonal variation apa dia? Seasonal variation adalah trend bahagi dengan actual darab dengan 100. Trend tu dapat dekat mana? Trend tu dapat dekat step pertama tadi yang kita kira tadi. Okay, trend bahagi dengan actual darab 100 dapat seasonal variation. Sekarang ni dah dapat seasonal variation, masuk dalam table yang kecil, table yang mula-mula tadi. Okay, so kita tulis satu-satu. Sekejap Okay lah bang, saya abang tengah kelas. Okay, bye. Okay, sorry. So kita buat satu-satu. Sekarang awak tengok Yang pertama ni tak ada data, yang kedua tak ada data kan. Okay, yang data yang ketiga ni, ini adalah seasonal index untuk kuarter ketiga tahun 2017. So, tahun 2017, kuarter pertama tak ada data, kuarter kedua tak ada data, kuarter ketiga 72.9370. Kuarter keempat 109.1988. Lepas tu teruskanlah. 2018, kuarter yang pertama, ini value dia. 146.9388. Okay. And then kuarter yang kedua tahun 2018, 79.5322. 69.9708. 96. 152.3810. 79.5580. Kuarter yang ketiga dan kuarter yang keempat tiada data. Letak sengkang. Sampai sini boleh tak? Boleh doktor. Boleh. Alright class. So, dah buat sampai sini, dah masukkan data. Sekarang kita nak kena penuhkan kita punya kotak. So, awak tengok kotak awak. Kotak yang pertama ni adalah total. So, awak nak total apa? Awak total. Okey, awak total yang ini untuk setiap kolom. Tambah yang ini untuk setiap kuarter. 146 tambah dengan 146.9388 tambah dengan 152.3810. Tambahkan. Okay. So, bila awak tambahkan, awak akan dapat dekat sini 299.3198. Okay, next. Untuk kuarter yang kedua pula, 79.5532 bahagi dengan 79, bahagi tambah dengan 79.5580. So, awak akan dapat 159.0902. Okay. And then untuk kuarter ketiga, yang ini tambah dengan yang ini. So 72.9370 tambah 69.9708. So awak akan dapat 142.9438. Okay. Yang keempat, yang ini tambah dengan yang ini, awak akan dapat 205.1988. Okay, itu untuk kotak total. Now kita pergi ke kotak mean. Mean ini maksudnya purata, average. So nak buat macam mana? Awak tengok ada berapa data kat sini? Ada satu data, ada dua data. So nak dapat average, awak punya data ni awak bahagi dengan 2. Okay, 299.3198 awak bahagi 2, awak akan dapat 149.6599. Okay, yang ini pula. Nak cari average, ada berapa data dekat kolom ni? 1, 2, bahagi dengan 2 juga. So, awak akan dapat 79.5451 untuk average. Okay, lepas tu, untuk kuarter ketiga,
ada berapa data? Ada 1, ada 2. So nak cari average, ambil yang ni bahagi dengan 2. Awak akan dapat 71.4719. Okey. Dan untuk kuartal yang keempat nak cari average, ada 2 data, 1, 2. So average adalah data awak ni bahagi dengan 2. So awak akan dapat 102.5994. So sekarang kita dah penuhkan 5 kotak yang atas ni. Okay, so selepas awak dah cari mean, sekejap. Kak Yuni tengah kelas. Okay, sekejap. Boleh nampak tak saya punya screen? Boleh Doktor. Alright, so lepas kita dah cari mean, apa yang kita nak kena buat next adalah awak totalkan awak punya mean. Okay, 1 tambah dengan yang kedua, tambah dengan yang ketiga, tambah dengan yang keempat. Awak tulis dekat hujung ni actual total. Actual total. Okay, 149.699 tambah dengan 79.545, 5451 tambah dengan 71.4719 tambah dengan 102.5994. Okay, so awak akan dapat 403.2763. Ini kita panggil sebagai actual total. Okay, so kalau awak tengok dekat bawah ni dan nota ni, ini adalah step-step dia. Transform the seasonal variation values into short format data table. Maksudnya kita daripada table ni, kita transform kepada table ni. Step yang pertama. Step yang kedua, calculate the average mean. So kita dah calculate mean tadi. Okay, and find the summation of all mean, which is kita panggil sebagai actual total. So bila kita dah cari mean, kita tambah semua mean. Okay, hasil tambah tu kita panggil sebagai actual total. Okay, step yang ketiga. Since the value are in percentage, the required total should be 100. So actual total should be equal to required total. Apa maksud dia? Maksud dia kalau awak ingat masa kita belajar number index. Okay, saya kata number index ni dia punya full value adalah 100. Kalau kita dapat lebih daripada 100, maksudnya trend itu dia meningkat daripada actual value, daripada nilai. Okay, kalau kita dapat bawah 100, maksudnya kita punya nilai itu berkurang daripada actual. So untuk index, actual value adalah 100. Okay, maksudnya kuartal pertama ni awak sepatutnya dapat 100. Kuartal kedua dapat 100. Kuartal ketiga dapat 100. Kuartal keempat dapat 100. Bila awak tambah ke empat-empat, 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100, sepatutnya awak dapat 400. Sepatutnya awak dapat 400. 400 ni kita panggil sebagai required total. Total yang diperlukan. Total yang diperlukan untuk kita cakap pada satu keadaan itu kita berada pada tahap yang paling maksimum, iaitu 100. Untuk setiap period, dia punya full value dia 100. So kalau kita ada 4 period, sepatutnya kita dapat 400. So required total adalah 400 sepatutnya. Okay, dan actual total sepatutnya kita dapat sama dengan required total. Tapi bila kita kira tadi, actual total kita ni tak sama. Tak sama dengan required total. So bila actual total tak sama dengan required total, kita kena buat sedikit adjustment. Macam mana nak buat adjustment? Kita kena cari nilai ini, correction factor, CF. Macam mana nak cari correction factor? Formulanya adalah required total bahagi dengan actual total. Okay, so sekarang required total kita 400. Kita bahagi dengan actual total yang kita dapat tadi, 403.
4.2763. So awak akan dapat correction factor adalah 400 bahagi dengan 403.2763. So awak akan dapat correction factor awak adalah 0.9919. Okay. So, next. Nak cari nilai yang paling akhir sekali. Yang ini yang kita nak cari sebenarnya, seasonal indices. Okay, adjusted seasonal indices. Kita nak cari macam mana. Formulanya adalah mean darab dengan correction factor. So, mean kita adalah this one. Darab dengan this one. Okay, so 149.6599 darab dengan correction factor, awak akan dapat 148.4440. Lepas tu mean yang kedua untuk kuartal kedua 79.545 darab dengan correction factor, awak akan dapat 78.8989. Okey, mean untuk kuartal ketiga darab dengan correction factor, awak akan dapat 70.8912. Dan mean untuk kuartal yang keempat ni awak darab dengan correction factor, awak akan dapat 101.7659. So yang last kali ni kita panggil sebagai seasonal indices. Dan kalau awak tambah semua ni, awak akan dapat dia sama dengan 400. Dia akan sama dengan required total. Ni value adjusted seasonal indices. Okay. So, bila kita dah dapat value adjusted seasonal indices, baru kita boleh tengok sama ada dia menaik ataupun menurun. Caranya adalah tengoklah macam yang sama juga macam number index. Kalau awak tengok dekat sini, yang pertama untuk kuartal pertama 148.444. Okay, so apa yang kita boleh cakap adalah untuk first quarter, kuartal yang pertama 48.44% above the trend line sales. Ini adalah jadual ni tadi adalah jadual berkenaan dengan sale. Okay, sale untuk company XYZ. Okay, so untuk kuartal pertama sale company XYZ ni adalah 48.44% above trend line. Okay, trend line dia berada pada garis 100. So bila dia punya sale adalah 148.44, maksudnya sale untuk kuartal pertama tu 48.44% di atas trend line. Okay, kalau untuk kuartal yang kedua dia dapat less than 100. So awak kena tolak lah. Okay, 78.8989 tolak dengan 100. Okay, awak akan dapat negatif 21.11. So apa maksud negatif? Maksudnya decrease ataupun berada di bawah trend line. So apa yang kita boleh cakap? Sale untuk company yang company XYZ pada kuartal kedua 21.11% below trend line. Dia duduk dekat bawah sebab dia kurang daripada 100. Okay. So seasonal indices ni kita guna untuk kita nampakkan trend. Adakah dia berada di atas trend atau di bawah trend. Okay, dan trend, garisan trend adalah garisan 100. Faham tak kelas? Nampak tak? Faham, Doktor. Alright. So kelas, okay, saya nak tunjuk satu lagi contoh. Okay, ni contoh yang tadi yang tayar tu, bilangan tayar. Okay, bilangan tayar yang kita buat example tadi, bilangan tayar yang dihasilkan oleh factory ini, satu kilang ni, pada hari Isnin, shift pagi, shift tengah hari dengan shift petang. Okay, so sekarang tadi kita dah cari trend. Kita dah cari trend value. Sekarang kita nak buat step yang kedua, iaitu kita nak cari seasonal variation. So untuk kita cari seasonal variation, step yang pertama kita kena masukkan, ganti balik dalam table. Table yang inilah, table ada total, ada mean, ada CF, ada correction factor dan ada seasonal indices. So yang pertama kita masuk dulu. So Monday morning tak ada data, so sengkang. Monday afternoon kita ada 103.6667. Monday evening 104.6667. Okay.
Lepas tu Tuesday pagi 101. Tuesday afternoon 102.6667. Ambil ni Ambil nilai trend. Okay, ini adalah Tuesday evening 104.6667. And then Wednesday morning kita ada 105.3333. Wednesday afternoon kita ada 103.3333. Wednesday evening kita ada 102.3333. Okay, Thursday morning kita ada 104. Thursday afternoon kita ada 105 dan Thursday evening tiada data. Okay, kelas. Next, apa yang kita nak kena buat adalah total. Macam mana kita nak cari total? 1 tambah yang kedua tambah yang ketiga. Okay, 101 tambah 105.3333 tambah 104. Okay, awak akan dapat 310.3333. Macam mana nak cari mean? Ni ada berapa data? Ada 1, ada 2, ada 3 data. So 310.3333 ni bahagi dengan 3. Awak akan dapat 103.4444. Okey. Yang kedua pula, afternoon pula. Okey, macam mana nak kira total? 102.6667 tambah 102.6667 tambah 103.3333 tambah dengan 105. So 103.6667 tambah dengan 102.6667 tambah dengan 103.3333 tambah dengan 105. So awak dapat total awak adalah 414.6667. So kita nak cari mean average. Ada berapa data dekat sini? 1, 2, 3, 4. So bahagi dengan 4. Awak dapat dekat sini 103.6667. Okay. Sama juga dengan next untuk evening 104.667 tambah 104.667 tambah 102.333 tambah 0.6667. Okey, tambah dengan 104.6667 tambah 102.3333. Awak dapat total awak adalah 311.6667. So macam mana nak cari mean? Bahagi dengan ada berapa data? 1, 2, 3 bahagi dengan 3. So dapat 103.8889. Okey kelas. Sekarang dah ada mean, kita kena tambah semua mean untuk kita dapatkan actual total. Okey, nak dapatkan actual total, so tambah semua mean 103.4444 tambah dengan 103.6667 tambah dengan 103.8889, awak dapat 311. Okey. Berapa required total? Saya nak tanya awak. 300. 300. Very good. Kenapa required total 300? Sebab kita punya period ada 3 sahaja. Morning ni sepatutnya kena 100, afternoon ni kena 100, evening ni kena 100. So totalnya 100 tambah 100 tambah 100, required total kita adalah 300 sepatutnya. Sekarang awak tengok, awak punya actual total tak sama dengan required total, so kita kena buat some adjustment. Okey, nak buat adjustment kita kena cari corrective factor, di mana correction factor formulanya required total bahagi actual total. Okey, so nak cari correction factor required total 300 bahagi actual total 311, so awak akan dapat 0.9646. Okey.
Sekarang barulah kita boleh kira seasonal indices, di mana seasonal indices adalah mean darab dengan correction factor. So ambillah mean untuk morning darab dengan correction factor ni. Okay. So 103.4444 darab dengan correction factor 0.9646. So awak dapat dekat sini 99.7824. Okay. Ambil pula mean yang kedua 103.667. 103.667 darab dengan correction factor kita 0.9646. Okay. 9646. So awak dapat sama dengan 99.9969. Okay. Dan yang ketiga, kita ada 103.8889 dalam correction factor. So 103.8889 darab dengan correction factor kita 0.9646. So dapat 100.2112. Okey. Kalau awak total ni, awak akan dapat 300. Awak boleh total. Okey, 100 tambah 0.2112 tambah dengan 99.9969 tambah dengan 99.7824. So awak akan dapat 300. Okey. So ini adalah seasonal indices untuk nampakkan kita the trend. So apa yang awak boleh cakap dekat sini, awak tengok ni 99.7824 kan. So 99.7824 ni awak tolak dengan 100. Okay. So awak akan dapat 9.7824 tolak dengan 100. Awak akan dapat negatif 0.2176. Negatif maksudnya dia berada di bawah trend line. So awak boleh cakap, okay, the number of tires produced in the morning shift is 0.2176% below trend line. Okay, so sebab ini adalah jadual tentang penghasilan tayar every shift. Morning, shift pagi, shift tengah hari, shift petang. Bila kita buat analisis, kita dapati seasonal indices untuk pagi nilainya adalah negatif 0.2176. Maksudnya, okay, penghasilan tayar pada shift pagi adalah 0.2176% di bawah trend line. Trend line adalah 100. Okay, di bawah trend line. Sama juga dengan untuk shift tengah hari, kita tolak 99.9969 tolak dengan 100, awak akan dapat negatif 0.003. Okay, so awak boleh cakap untuk shift tengah hari, okay, untuk shift tengah hari, penghasilan, the production of tires is 0.003% below trend line. So kita dapat negatif. Okey, walaupun nilai itu sangat kecil, 0.003 sangat kecil, tapi selagi mana dia belum mencapai 100, maksudnya dia berada di bawah trend line. Okey, manakala untuk yang ketiga ni, okay, awak boleh cakap the production of tires in evening shift is 0.2112 above trend line sebab dia berada lebih daripada 100. Okay, so ini adalah cara kita nak cari seasonal indices, iaitu step yang kedua dalam multiplicative time series model. Okay, so kita ada step yang ketiga yang kita akan belajar minggu depan, iaitu forecasting of time series. Dekat sinilah, dekat step ni lah kita akan predict the future number based on analisis yang kita buat. Sekarang ni kita baru buat step yang pertama dan step yang kedua untuk multiplicative time series model. Okey, tadi kita tengok time series model ada dua jenis. Yang pertama additive, yang kedua multiplicative. So biasanya kita guna multiplicative, that's why kita belajar macam mana cara nak guna multiplicative model. Dan nak guna multiplicative model ada 3 step. Hari ini kita baru tengok 2 step. Step yang pertama adalah kita
analisis trend di mana kita akan dapat nilai trend. Okay. Dan step yang kedua adalah kita estimate seasonal variation di mana dalam at the end of step yang kedua apa yang awak akan dapat adalah seasonal indices. This one. Okay, so value ni nanti kita akan guna dekat step yang ketiga, forecasting time series untuk kita predict future value. Okay, based on the data yang kita dah ada. Boleh ke kelas? Boleh Doktor. Okay. Okay, so insyaAllah kelas hari Isnin, saya akan buat video untuk satu lagi step. Okay, dan mungkin ada latihan untuk kita tengok step-step, ketiga-tiga step dalam multiplicative time series model. So hari Isnin nanti saya akan bagi video. Okay, so kalau ada apa masalah tolong bagi tahu saya. Okay, because kita dah nak masuk chapter yang terakhir minggu depan, hari Rabu kita akan masuk chapter yang ke-6 iaitu Introduction to Probability. So hari Isnin insyaAllah lengkapnya satu step yang terakhir dalam time series ni habis chapter 5 kita iaitu chapter time series. Okay, so nanti saya akan lengkapkan nota ada sedikit lagi. Kat bawah ni adalah topik yang terakhir iaitu forecasting time series, tak siap lagi. So saya akan share nanti nota dengan awak. So kalau ada masalah tak faham boleh bagi tahu. Okay, ada lagi 3 kelas punya video termasuk hari ni yang saya belum share dalam Google Classroom. Okay, insyaAllah saya cuba malam ni. Saya selalu terlupa. So minta tolong siapa-siapa ingatkan saya untuk share video. Saya tak share dah 3 kelas dah. Saya terlupa. Bila saya teringat saya ada dekat UiTM punya internet sangat slow. So saya tak boleh download pun saya punya video. Saya terpaksa tunggu kat rumah. Bila tunggu kat rumah saya terlupa. Okay, so insyaAllah saya try malam ni. Saya dah buat alarm dah. Saya akan share semua video. Cuma kelas kita hari ni videonya halfway. Tadi baru teringat. Okay, so ada apa-apa soalan ke? Kelas jangan lupa tanda attendance dekat YouFuture. Ada soalan nak tanya ke? Tak ada Doktor. Tak ada. Okay. Kalau tak ada, itu saja untuk petang ni. Terima kasih banyak-banyak untuk kerjasama dan perhatian. So itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Thank you Sama. Doktor. Okay, bye-bye. Thank you Doktor. Bye-bye. Alright, welcome. Thank you Doktor. Welcome.